Sembang ASMB. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Kita bertemu sekali lagi dalam musim terbaru Sembang-Sembang ASMB 2023. Musim ini kita bersiaran di Perdana Kuala Lumpur City Centre. Pelbagai topik berkaitan pelaburan dan perancangan kewangan yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Untuk musim ini, kami bawakan satu segmen terbaru iaitu Sembang Masak-Masak. Dalam sembang ini, kami membawakan chef selebriti Fendi yang akan berkongsi pelbagai menu masakan dan juga chef selebriti kita ni diminta untuk menyediakan menu tersebut dengan peruntukan yang diberikan. Ia sebagai perkongsian idea bagaimana anda dapat mengurus perbelanjaan harian dengan lebih berhemah. Baiklah, dalam episod pertama ini kita akan mengulas mengenai kepentingan dan juga kelebihan melabur dari gaji pertama. Maklumlah, anak-anak muda yang baru mula pegang duit ni banyak sangat impian dan juga keinginan dia, hingga lupa untuk menyediakan tabungan sebagai sandaran waktu kecemasan. Untuk mengupas topik kita kali ini iaitu pentingnya melabur dari gaji pertama, kita akan bersama dengan Encik Insinyur Farhan Hussein yang merupakan seorang perancang kewangan bertauliah aktif dalam memberi tip berkaitan pelaburan dan pengurusan kewangan menerusi laman media sosialnya. Baiklah, apa khabar Encik Farhan? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Hani. Okey, Alhamdulillah. Ini merupakan kali pertama bersama dengan kita di Sembang-Sembang ASMB, betul? Ya, betul. Okey, musim kedua tapi episod yang pertama. Jadi okey, rasa okey? Okey, insyaAllah. Rasa okey. Baiklah, kat sini saya akan membaca sedikit ya tinjauan kestabilan kewangan separuh pertama 2022 yang dilaksanakan Jawatankuasa Kerja Jaringan Pendidikan Kewangan FEN. Pada Oktober tahun lalu, kira-kira 20% sebenarnya rakyat dewasa yang bekerja dekat negara ini hanya mampu untuk menampung perbelanjaan hidup sekiranya mereka ni hilang pendapatan selama 3 bulan sahaja. 3 bulan saja. 3 bulan saja. Ini kerana mereka tidak mempunyai tabung kecemasan. Jadi mula meminjam dekat sana sini. Jadi kita nak tanya dekat Encik Farhan, sebenarnya untuk mengelakkan masalah seperti ini, apakah langkah-langkah pengurusan kewangan yang paling baik untuk mereka yang baru bekerja? Okey, untuk mereka yang baru bekerja ya ni. Okey, untuk pengurusan kewangan yang paling terbaik adalah memang kena fokus kepada tabung kecemasan. Okey, sekurang-kurangnya ada 6 bulan jumlah gaji. Okey, contohnya 2,500 sebulan, kena ada 15,000 lah. Okey. Alright. Okey, jadi saya cadangkan untuk asingkan 10% sebulan. Okey, 250 untuk tabung kecemasan. Kena melihat kepada perancangan kewangan diri sendiri dahulu. Daripada keseluruhan pendapatan, okey, perlu buat budgeting lah. Okey, di situ nanti baru kita nampak masukkan keperluan untuk memasukkan pelaburan dekat dalam budgeting tersebut. Okey, barulah kita akan mendapat kata orang tu dia punya kesan kebaikan daripada pelaburan yang kita buat ini di masa akan datang. Ya. Encik Farhan ada sebut tentang kuasa faedah kompaun. Apakah kepentingannya kepada keperluan untuk seseorang itu melabur daripada gaji pertama? Okey, kuasa faedah kompaun ini dia sebenarnya adalah dividen ataupun charge kadar faedah yang kita dapat daripada pelaburan yang kita buat. Okay. Pelaburan yang kita buat, contoh saya bagi kita buat pelaburan sebanyak RM100 sebulan. Okey, RM100 sebulan. Dalam masa 10 tahun, okey, 120 bulan lah. Kalau ikutkan kita menyimpan RM12,000. Ya, betul? Betul. Okey, tetapi dengan faedah kompaun ini kita mengandaikan 5% setahun. Okey. Kat sini kita boleh mencapai sehingga RM15,000 yang mana RM3,000 itu datang daripada faedah kompaun tersebut. Ya, jadi barulah boleh kata orang tu fokus kepada kita punya tabung kecemasan tersebut. Okey, so dekat sini Encik Farhan, sebenarnya melabur ni sebenarnya taklah susah. Kita cuma kena ada minat dan juga disiplin. Betul, disiplinkan diri. Tapi bagi orang muda sekarang ni yang baru saja pegang duit pertama kali tu, dia lebih berminat kepada berbelanja. Itu lagi menarik bagi dia. Jadi ramai yang memilih untuk tidak melabur. Apakah cara yang terbaik untuk mereka mula menguruskan wang dengan bijak dan seterusnya mula melabur? Okey. Itu memang biasalah anak muda. Okey, kita pun pernah muda. Betul. Okey, pengaruh rakan sebaya. Masih muda. Masih muda lagi. Okey, pengaruh rakan sebaya. Okey, tapi sebagai anak muda
apa yang boleh saya cadangkan adalah kena buat bajet, okey, perbelanjaan dengan memasukkan item pelaburan tersebut dalam bajet perbelanjaan. Kalau macam sekarang ni ramai orang bagi alasan tak boleh melabur sebab apa? Daripada gaji bayar itu bayar ini habis. Lebihan baru nak melabur. Tapi sekarang kita kena tukar. Okey. Item pelaburan tu kena masukkan dekat dalam bajet perbelanjaan bulanan. Barulah boleh akan dapat konsisten setiap bulan. Baru boleh mencapai kita punya target itulah. Sebab sekarang ni kepentingan bagi orang adalah untuk membayar bil setiap bulan, untuk melangsungkan kehidupan. Betul. Tapi bukanlah untuk melabur. Betul. Tapi sebenarnya melabur, apabila kita melabur, itu yang akan melangsungkan kehidupan kita kemudian hari. Jadi itu kita basically kita nak kena shiftkan dia punya kepentingan dia. Betul. Baik, apakah antara kesilapan biasa yang dilakukan anak-anak muda ini sehingga menyebabkan ada yang gagal untuk melabur? Sebab ada statistik kat sini saya bacakan. Statistik bankrupt daripada tahun 2018 sampai ke tahun 2022 menunjukkan anak muda berusia 25 tahun hingga 34 tahun mewakili 20.97% daripada jumlah keseluruhan 49,133 individu bankrupt sepanjang tempoh berkenaan. Okey, statistik ini memang agak membimbangkan, tapi bagaimana untuk anak muda baru bekerja mengelak daripada terjebak untuk masukkan dalam lingkungan ini? Okey, nasihat saya, okey, segan-seganlah berhutang. Okey, rajin-rajinlah melabur. Segan-seganlah berhutang, ya. Anak muda, okey, daripada gaji pertama kena tahu tentang jenis hutang. Okey. Asasnya ada dua lah, hutang baik dan juga hutang tak baik. Jadi bila kita tahu hutang tak baik itu, contoh penggunaan kad kredit yang tiada kawalan, okey, penggunaan jelah perbelanjaan melebihi daripada kemampuan. Okey, jadi kalau kita boleh mengelakkan ini, okey, secara tidak langsung kita boleh keluar daripada masalah hutang yang berlaku sekarang. Faham? Okey, jadi orang kata segan-seganlah, janganlah nak berhutang kalau sekiranya tak ada duit. Jadi kita tahan-tahanlah nafsu apa yang saja yang kita nak beli, nak ada. Yes. Okey, apa yang kita nak miliki. Okey, saya yakin sebenarnya ramai anak-anak muda ni berminat nak melabur. Tapi kadang-kadang ni diorang ni terdedah dengan jargon-jargon yang susah nak faham. Antaranya macam compounding lah. Apa tu compounding? Dalam bahasa Melayunya apa compounding tu? Compounding, kuasa compounding. Macam-macam kan? Jadi tak nak pening kepala, takut rugi menyebabkan mereka membiarkan saja wang dalam akaun simpanan sahaja. Biarkan macam tu saja. Jadi betul ke susah sebenarnya nak melabur ni, Encik Fahad? Okey, untuk melabur ni strategi susah untuk menuntut ilmu lah. Ilmu dan juga pengurusan keuangan itu sendiri. Tapi sebenarnya di luar ada lagi yang lebih senang, lebih mudah. Okey, modal yang rendah, kurang risiko, menepati kepada anak muda. Contoh salah satunya adalah ASB. Okey, ASB ni hanya dengan serendah RM10 dah boleh start melabur dengan buka akaun. Jadi bila kita ada ASB tu, kita boleh secara konsisten menggunakan platform ASB untuk ikut kepada target tabung kecemasan yang daripada awal tadi yang saya share. Yang saya kongsikan. Baik. Jadi ingatlah, saya nak tekankan lagi sekali lah, rajin-rajin melabur, segan-seganlah berhutang. Okey, baiklah. Sebenarnya kita sebentar lagi ni kita akan bersama dengan Chef Fendi sebab dia akan masakkan untuk kita. Dia tak segan-segan nak masak untuk kita. Baik, dan sekarang ini kita berehat seketika. Pastikan anda semua jangan ke mana-mana. Ya, terima kasih Yasmin Hani dan saya Fendi Muhammad yang akan teman dalam Sembang Masak-Masak. Menggunakan bajet RM15, kita akan masak menu yang jimat, mudah dan pantas. Yang paling penting, sedap di mata, sedap untuk dirasa. Okey, dan dalam Sembang Masak-Masak ni, memang kita akan masak untuk 3 orang makan menggunakan RM15 sahaja. Baik, bahan-bahan untuk mi hailam. Itu dia nama kita. Nama menu kita, mi hailam. Bahan-bahan dia, ni dia kita ada kat sini. Bawang besar yang telah dihiris. Lepas tu ada bawang putih, cili kisar,
Ada juga ayam telah direbus. Dan kita ada juga kicap. Ini dia. Sos cili, sos tomato, sos tiram. Ada dekat sini. Ini dia. Kek ikan, lada sulah, jagung, lobak merah, mi yang telah dicelur. Ada juga sawi. Ni dia, kita pakai juga sedikit air yang bancuan tepung jagung tu. Okey. Dan kita nak hiaskan, kita boleh tambahkan sedikit bawang goreng dan juga cili yang telah dipotong. Itu je bahan-bahan dia. Macam biasa. So, dekat rumah lah kan, nak masak kena nyalakan api lah. Kalau tak, macam mana nak masak? Masukkan minyak. Baik, kita nak masukkan bawang terlebih dahulu. Bawang putih, bawang besar ni kita masukkan terlebih dahulu. Saya suka bawang yang kecil sikit, dia rasa lagi sedap. Bawang ni dia ada rasa macam mana kan? Cantik. Masukkan bawang putih. Masukkan je semua. Tumis seketika sampai dia betul naik bau ataupun garing sikit lah. Lepas tu kita masukkan kisar. Masukkan cili kisar. 1 sudu. Sikit je lah. Tak pedas, tak rasa. Tak seronok juga kan. Kena ada pedas-pedas sikit lah. Wangi. Masukkan ni dia. Isi ayam yang telah direbus. Macam saya cakap, kalau ada bajet lebih kan, hasil daripada simpanan, hasil daripada pelaburan, bolehlah kita tambah ke udang ke sotong ke, nak letak ketam ke pun boleh. Janji melabur terlebih dahulu dekat ASB. Baik, kita boleh tambahkan air ataupun kita boleh masukkan dulu sos-sos yang ada ni. Sos yang ada ni macam sos cili, sos tiram, sos tomato nak masukkan terlebih dahulu pun boleh, tapi saya lebih suka masukkan air terlebih dahulu. Sebab apa kita nak rebuskan sekejap ataupun renehkan dia sekejap supaya dia keluar jus ayam tu. Sebab kita nak buat kuah dia tu kan. Dah cantik dah kat situ. Saya nak masukkan bahan-bahan yang macam saya cakap tadi tu. Macam sos cili kan, kita masukkan je. Sos cili 2 sudu. Setengah lebih kurang macam tu. Dia masak kena ikutlah. Kalau kita suka pedas, kita boleh tambah cili. Kalau kita rasa kurang pedas, kita boleh kurangkan cili. Kalau nak rasa masin lagi, kita boleh tambahkan bahan-bahan yang lain macam garam ke, sos tiram ke, kan, kicap ke. Okey, sos tomato 2 sudu. Terpulang. Sebab masakan ni tak semestinya, kalau kadang-kadang kita ikut jadi, kadang-kadang kita tak jadi sebab perkakasan kita tu kat rumah. Okey, sos tiram 1 sudu setengah. Oh, ini sayang ni. Cuci kan. Okey, macam sekarang ni nak nampak dah mula nak mendidih tu, kita boleh masukkan ni dia, macam lobak merah, masukkan je. Saya suka sayur yang segar-segar. Bukan apa, nanti kita makan dia ada masih lagi kita gigit tu, dia rasa dia punya kerangupan sayur-sayuran tu. Kan kita masukkan yang kemudian nanti masuk awal-awal nanti dia terlampau lembut sangat, tak sedap. Ni kita dah masuk semua bahan, nanti dah orang kata sayur tu rangup, bahan lain pun dah masak. Okey, masukkan kita punya kek ikan. Masukkan je. Cantik. Masukkan kita punya kicap. Masuk sikit demi sedikit. Sebab apa? Saya takut dia nanti terlampau gelap sangat. Nampak tu. Dah mula berasap dah di situ. Dan kita boleh perasakan sedikit dengan ni kita punya serbuk lada sulah. Ni bau betul. Cantik. Masukkan sedikit garam, walaupun kita dah masuk sos tiram, kicap, tapi kita ada sedikit garam sebab dia berkuah. Kuah dia banyak. Masukkan sedikit garam. Yang banyak sangat. Kurang dalam suku ataupun separuh sudu kecil ni dah cukup. Sebab apa, kita nak tambahkan juga sedikit. Ni dia, serbuk ayam. Dah mula mendidih dah. Cantik dah kat situ.
Masukkan sawi. Ni dia, yang batang yang keras ni masukkan terlebih dahulu. Macam saya cakap, saya suka sayur yang rangup-rangup. Dan nak angkat tu baru kita masukkan sayur. Itulah dia cara dia. Masukkan ni dia. Tepung jagung yang telah dibancur dengan air. Jangan masuk banyak. Tepung jagung ni yang dibancur air, kita masuk lebih kurang dalam 3 sudu. Cukup. Masukkan mi untuk 3 orang makan. Dan juga sayur. Ya, itu dia, sawi. Sedap, tengok tahu dah. Sebab apa kita celur mi tu? Sebab dia tak nak dia masak terlampau lama sangat dalam kuali ni. Dan kita nak sayur ni pun masih lagi rangup-rangup. Bau dia, Masya Allah, sedapnya. Dah siap dah kita punya mi Hailam. Bajet RM15 saja untuk 3 orang makan. Duit lebih-lebih boleh simpan dan juga melabur, kan? Baik, padamkan api. Kita nak sendukkan, masukkan dalam mangkuk yang cantik macam ni. Mana simpan. Kita nak hidangkan untuk panel dan juga Yasmin Hani. Itu dia. Cantik rupa dia. Cantik dah. Itu dia. Goreng. Dan juga cili sikit. Dah pun siap dah. Sembang-sembang, masak-masak dah pun siap dah. Mi Hailam. Lepas ni kita nak bersama dengan Yasmin Hani. Sebelum tu, kita nak rehat dulu. Weh, menariknya Mi Hailam tu. Kita sabar-sabar, kita tenang-tenangkan jiwa kita. Sekejap lagi kita akan beralih tempat kat situ Encik Farhan. Tapi sekarang ni, Encik Farhan ada sebutkan tadi mengenai kesesuaian ASB sebagai tabung kecemasan. Boleh tak Encik Farhan jelaskan dengan lebih lanjut lagi kelebihan ASB ni? Okey, kenapa ASB? Semua orang dah tahu apa itu ASB, tetapi ramai yang terlepas pandang tentang keunikan ASB itu sendiri. Okey. Yang pertama, ASB ini dia harga dia tetap RM1 sahaja. Maksudnya tak berubah-ubah lah. Jadi sini menunjukkan bahawa ASB ni boleh dikatakan tiada risiko. Okay. Yang kedua, ASB ni dia murah. Maksudnya kita boleh start dengan RM10. RM10 dah boleh start. Dah boleh start melabur dah. Melabur. RM10 kita boleh dah start melabur. Okey, seterusnya ASB ni dia mempunyai, kata orang tu, mudah untuk kita keluar masuk duit. Keluar masuk duit. Kita nak mudah. simpan pun boleh, nak keluarkan pun senang juga. Ya, betul. Okey. Dan ASB ni banyak cawangan. Jadi nak mengurus tu mudah. Okey. Mengurus tu mudah. Selain daripada tu, tiada cas perkhidmatan. Tiada cas perkhidmatan. Dan paling best sekali, ni mesti ramai orang suka. Okey. Setiap dividen yang kita dapat tu, tiada kata orang cukai pendapatan yang akan dikenakan. Oh ya ke? Ya, memang. betul. Okey, ini menarik Jadi maknanya kalau tempat lain tu kalau kita melabur mungkin akan di taxkan lah, tapi dekat ASB tidak ya. Tidak. Okey, baik. Sekarang ni ASB merupakan satu destinasi pelaburan yang sangat sesuai untuk memulakan pelaburan daripada gaji kita yang pertama. Serendah RM10 pun ya kan. Jadi ASB sebagai tabung kecemasan kerana kecairannya yang sangat tinggi dan mampu memberi sumber pendapatan berpanjangan. Namun begitu, anak-anak muda ni sebenarnya memerlukan panduan. Okey, apakah antara perkara asas yang mengenai pelaburan yang perlu mereka ni tahu? Okey, ilmu dalam pelaburan ada dua. Okey, untuk anak muda yang kena tahu, yang pertama adalah risiko dalam pelaburan itu sendiri. Okey, yang kedua adalah objektif. Objektif untuk melabur, dia kena tahu. Alright, sebab ada 3 peringkat risiko lah dalam pelaburan ni. Okey, pertama risiko rendah, iaitu macam ASB, risiko sederhana macam emas dan juga hartanah, dan yang berisiko tinggi seperti saham, forex. Jadi berbalik kepada awal tadi kan saya ada berkongsi tentang masukkan item pelaburan dalam bajet perbelanjaan bulanan.
Jadi kat situ bolehlah dapat secara konsisten untuk melabur. Jadi tak adalah ada bulan ni melabur, bulan depan tak melabur. Jadi tak akan nampak dia punya kuasa, kita panggil kuasa faedah kompaun tadi tu. Okey, Encik Farhan tadi ada sebut tentang melabur secara konsisten. Bagaimana agaknya melabur secara konsisten ini boleh membina ataupun membantu tabungan yang lebih banyak jumlahnya? Okey, yang disebutkan konsisten ini adalah bila mana kita buat simpanan tetap tiap-tiap bulan. Itu baru konsisten. Mengikut kepada kemampuan lah. Tak kisahlah RM30 ke, RM50 ke, RM100 ke. Okey, berbalik kepada perkongsian saya tadi, nak lebih mudah kita masukkan kita punya item pelaburan ke dalam bajet bulanan kita. Ataupun nak lebih mudah, boleh menggunakan kemudahan yang disediakan oleh ASB, kita panggil auto labur. Kita serendah RM30 saja. Kita dah boleh. Jadi insya-Allah akan konsisten. Jadi Encik Farhan, bila kita dah melabur secara konsisten, kalau sekali-sekala kita bawa keluar duit sikit tu okey ke? Boleh? Janganlah kita bawa keluar sikit-sikit kan. Ini masalah yang ramai orang buat lah. Okey, sebab bila kita masuk keluar, tak tercapailah kita punya yang kita panggil tadi kuasa faedah kompaun. Sebab kuasa faedah kompaun ni lagi panjang, lagi bagus. So kita kena amalkan 3 konsep ni, iaitu kita labur, okey, lupakan. Okey. Jangan usiklah buat tak tahu aja. Elok-eloknya kita guna auto labur, lepas tu kita buat tak tahu je kita ada wujudnya pelaburan tu dekat situ. Lupakan saja. Baiklah, sebelum Encik Farhan kita menikmati apa yang dimasakkan Chef Fendi ni, saya ingin kongsikan satu maklumat kepada anda semua, di mana ASNB menawarkan hadiah bernilai RM1,000 pada setiap minggu menerusi trivia labur sembang-sembang ASNB ni. Apa yang anda perlu lakukan adalah layari laman web www.asnb.com.my ataupun lawati media sosial ASNB seperti yang dipaparkan untuk mendapatkan 5 soalan yang dikemukakan. Jadi klik saja pada penyertaan trivia labur sembang-sembang untuk menjawab soalan. Jadi all the best, good luck, selamat maju jaya. Rebut peluang ini. Alhamdulillah. Nampak tu tadi ni Yasmin ni duduk sembang dengan Cik Farhan tadi. Saya pun kat dapur kutung-kutang. Dah siap dah mi hai lam. Dah siap, sedap. Sedap nampak ni. Bau dia. Ambil bau dulu, tak boleh makan lagi. Ambil bau dulu. Saya nak tanya ni. Macam mak ayah kita duk pesan melabur. Tapi macam mana kita nak menarik minat orang untuk melabur sebenarnya? Okey, untuk menarik minat orang melabur ni biasanya kena ada target lah. Kalau tak ada target, kan nak melabur untuk apa? Jadi biasa untuk anak muda ni kita kena letak. Bila kita melabur, mudahlah untuk kita mulakan beli rumah, untuk beli kereta dan macam-macam target lagi yang kita boleh capai. Jadi kita kena tunjuk dengan dia apa yang dia boleh dapat sekiranya target tu sampai. Baru dia akan ada minat. Baru dia ada minat. Jadi bila dia ada minat, so kena pergi ke next step lah. Untuk melabur lah. Untuk melabur. Itu dia. Kena ada target lah cerita dia. Baik, terima kasih banyak. Makanan kita pun dah sedia dah. Yang bungkus pun ada juga. Ada juga. Okey, terima budaya orang kita. Ni maknanya bukan langkah kanan aja, 2 kali ke langkah kanan tu. Dia dah macam Dia jalan lompat. Perak, jalan Bujang Lapuk. Betul. Lompat tu. Gitu. Dah ada kat sini dah. Ada bungkus pula tu. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Fendi. Terima kasih. Terima kasih Encik Farhan. Terima kasih banyak-banyak. Sebab berkongsi ilmu dan juga pengalaman dan juga penjelasan mengenai kepentingan melabur daripada gaji pertama. Jangan lupa, lebih lama tempoh anda melabur, lebih besarlah tabungan yang boleh dibina selagi modal pelaburan dan dividen tidak dikeluarkan. Jadi mulakanlah pelaburan dari sekarang. Jangan tangguh-tangguh lagi dan sebaik-baiknya jangan berhutang luar kemampuan. Ya, seperti kata Encik Farhan tadi, segan-seganlah berhutang tapi rajin-rajinlah melabur. Sekian daripada kami untuk episod pertama ini. Jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye. Segan berhutang. Jangan segan-segan makan ya.
Sembang ASMB.